Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Mansur kerana sudi meluangkan masa untuk kami semua pada ini untuk sedikit perkongsian atau berbicara tentang peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari kita. Saya melihat ramai kita pada hari ini. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu tentang kata Ustaz Mansur, beliau nama diri Mansur bin Osman. Beliau merupakan guru pendidikan Islam di Madrasah Ulul Albab dan juga merupakan seorang beliau juga bertugas tentang mutawif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baiklah, nama saya Nu'aim Iman bin Muhammad Nasib dari kelas P4 untuk menjalankan tugasan kami pada petang ini. Sebelum itu, saya ingin memulakan dengan sedikit pengenalan ataupun dipanggil tajuk ataupun topik kita pada buat bicara pada petang ini, iaitu berkaitan dengan penghayatan akidah, ibadah dan akhlak yang berpandukan akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ketiga komponen-komponen ini saling berkait rapat dan memainkan peranan yang penting dalam membentuk nilai serta sikap seseorang. Penghayatan akidah merujuk kepada keyakinan dasar seseorang terhadap Allah dan prinsip-prinsip keagamaan. Dalam Islam, akidah yang benar dan kukuh adalah asas kepada setiap aspek kehidupan. Manakala ibadah adalah tindakan pengabdian kepada Allah SWT yang memiliki tindakan keagamaan seperti puasa, solat, zakat dan haji. Akhlak pula merujuk kepada perilaku dan sikap seseorang terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan. Rasulullah SAW sendiri telah dikenali sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam kerana akhlaknya yang mulia. Jadinya, hubungan yang dapat dibuat ialah dalam konteks ini, penghayatan akidah, ibadah dan akhlak perlulah berpandukan akhlak mulia Rasulullah SAW sebagai kunci untuk individu yang berkualiti dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah yang membentuk perilaku yang baik, menumbuhkan nilai-nilai positif dan pupuk cinta terhadap Rasulullah SAW. Oleh itu, saya serahkan kepada Wan Iqbal untuk bertanyakan soalan kaitan tentang topik pada petang ini. Terima kasih kepada saudara Nu'aim. Jadi sejak azali lagi Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sumber rujukan yang kekal selama-lamanya dan menjadi teras panduan hidup bagi sekalian umat manusia. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan dua-duanya, iaitu kitabullah, yakni Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis tadi, bagaimanakah usaha Al-Quran dan As-Sunnah dapat melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada siapa nama? Wan. Ya, Wan Iqbal Hazim. Wan Iqbal, Adib, Fakih dan juga Nu'aim. Baik, ni daripada kelas yang sama ke? Ya, kelas yang sama. Okey, tahniah Ustaz ucapkan kepada semua yang berjaya sambung ke IPG. InsyaAllah ni bakal menjadi guru belakang insyaAllah. Baik, okey, balik pada persoalan tadi. Apa tadi? Kehidupan berlandaskan Al-Quran tak? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bagaimanakah Al-Quran dan As-Sunnah dapat melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti? Okey, baik. Sebagaimana yang tadilah yang dibacakan tadi hadis mafhumnya, taraktu fikum amrayn itu.
Kan taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatin nabi. Ada. Maknanya lan di situ maksudnya lan nafi abad. Kan? Tidak akan selama-lamanya sesat. Sekiranya kita berpegang kepada Al-Quran dan juga hadis. Itulah sebenarnya dipanggil apa, formula yang sangat berkesan, formula yang perlu kita ambil untuk kita nak meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Sebab apa? Al-Quran merupakan panduan, pedoman hidup kita yang perlu kita pandukan. Yang pertama sekali adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Dan juga yang ketiga, kalau mengikut pandangan imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i, kena lihat juga pada ijma' ulama. Dan juga yang keempat adalah qiyas. Jadi 4 sumber ni yang menjadi rujukan utama, orang kata apa, sebagai yang premier lah, yang perlu kita lihat dan juga ikut. Yang pertama sekali adalah Al-Quran. Jadi makna kata kesemua yang ada dalam Al-Quran, 30 juzuk itu sebagai panduan kita pada hari ini. Dan sekiranya kehidupan kita berlandaskan Al-Quran, insya-Allah kita akan berada di jalan yang lurus, jalan yang selamat, dan kehidupan kita juga adalah yang sangat sejahtera lah. Sangat sejahtera sebagaimana disarankan oleh baginda Nabi SAW. Jadi Quran ni sebenarnya menjadi sebagai panduan utama kita. Tak kira lah kita ni siapa dia, kita ni di peringkat mana, semua sekali mesti kena rujuk Al-Quran. Dan sebenarnya cakap Kedah lah tak, sebab Ustaz pun orang Kedah, jadi mudah sikit. Nampak Nuaim tadi pun dia berbahasakan lurat utara kan. Sebenarnya kalau kehidupan kita ni hari ni kita berlandaskan Al-Quran, sebab kita jadikan sebagai pedoman, bukan sekadar kita baca sahaja sebenarnya. Bukan sekadar kita menghafal sahaja, bahkan menjadi satu amalan, menjadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita pada hari ini. Benda hak wajib Allah Ta'ala tunjuk dalam Al-Quran kan. Contohnya solat, zakat, haji, itu hak memang yang wajib kita buat. Jadi bila mana kita tak dapat secara terperinci dalam Al-Quran, kita kena merujuk kepada hadis. Hadis Nabi SAW. Contohnya dalam bab solat. Kan Allah Ta'ala turunkan ayat wa aqimus solah wa atuz zakah. Kan aqimus solah, dirikanlah solat. Jadi bagaimana kita nak solat, itu diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Seperti mana hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu seperti mana aku solat. Jadi maknanya Quran dan Sunnah ni tak boleh kita abaikan. Kan? Kedua-dua tadi mesti jadi panduan, pedoman kita pada hari ini. Dalam kesemua aspek, sama ada dalam bab ibadah, bab muamalah, bab munakahah dan juga bab jinayat. Tak boleh kita ambil sebahagian sahaja, kita tinggal sebahagian yang lain. Kalau kita ambil macam tu, dia tak jadi kesempurnaan dalam hidup kita. Kita tak boleh nak ikut seperti mana Rasulullah. Contoh, Ustaz bagi contoh lah. Hari ini kita dapat lihat masyarakat kita hanya mengambil sebahagian. Tidak mengambil secara keseluruhan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Sedangkan Allah Ta'ala kata, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam tadi secara keseluruhannya. Sebab sifat Islam itu tadi adalah syumuliah. Kan? Maknanya keempat aspek lah yang terutamanya yang berkaitan dalam kehidupan kita, iaitulah ibadat, muamalat, munakahat dan juga jinayat. Contoh, bab ibadat kita memang ikut dah, solat, zakat, puasa, haji. Kita mengikut Al-Quran sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan kita pun tak pernah pertikaikan benda tu. Tak. Kemudian lagi dalam bab muamalah.
Muamalah ni maknanya kita ada berhubung antara manusia dengan manusia. Contohnya dalam kehidupan kita hari ini, kita bermuamalah dengan manusia adalah dalam perkara jual beli, perkara hutang piutang. Jadi benda ni juga kena berlandaskan Al-Quran. Contohnya ayat kata wa alallahu bai'a wa harrama riba, kita dihalalkan jual beli dan mengharamkan riba, kan? Jadi kita tak boleh nak terlibat dalam aktiviti riba, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Jadi alhamdulillah, oleh itu ramai yang dah sedar hari ini, mengelak diri kita daripada melakukan aktiviti riba. Contohnya kita pilih urusan kewangan kita menggunakan bank-bank Islam, bank-bank yang mengamalkan Islamic window. Kita tinggalkan konvensional. Termasuklah dalam perkara-perkara insurans dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini pun ramai yang dah terbuka mata dan dia ikut secara Islam yang sebenar. Kemudian lagi dalam bab munakahat. Dalam bahagian yang ketiga adalah munakahat. Munakahat ni yang melibatkan apa yang maksud munakahat, Adib? Tahu Ustaz. Nuaim tahu, Nuaim? Tak tahu juga. Maksudnya perkara yang ketiga tadi munakahat iaitulah nikah kahwin. Nikah kahwin. Kan semua nak nikah kan, nak kahwin, nak membina keluarga, nak membina Baitul Muslim. Jadi semua kena ikut apa hak Islam ajar. Dan benda ni juga ada disebut dalam Al-Quran, ada disebut dalam hadis. Jadi kita guna pakai juga hak benda-benda macam ni. Okay, maksudnya kena rujukan pertama adalah Al-Quran. Barulah rumah tangga kita jadi aman, tenteram dan juga mencapai sakinah warahmah, mawaddah wa sakinah tu. Dan kita tak boleh nak lari benda ni. InsyaAllah mana-mana ikut Al-Quran, insyaAllah. Maksudnya seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah bab jinayat. Dan tak boleh lari juga dalam kehidupan kita hari ini jenayah. Yang termasuk jenayah di sini contohnya adalah jenayah yang melibatkan hukuman, hudud, ta'zir, qisas. Kan, yang ni disebut dalam Al-Quran. Contoh hukuman had, hudud, potong tangan, sebat. Ini yang melibatkan perkara-perkara jinayat. Contohnya mencuri, merompak, berzina, dan juga yang melibatkan hukum qisas, bunuh, kan, membunuh. Ini semua ada dalam Al-Quran. Jadi panduan kita adalah Al-Quran yang sebenarnya. Kalau kita tak ikut, maka kehidupan kita akan makin lari dan seterusnya makin jauh menyimpang daripada ajaran Nabi SAW. Sebab apa? Nabi sendiri mengikut apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab kita nak melengkapkan maqasid asy-syariah kita. Maqasid asy-syar'iyyah. Ada 5 maqasid yang kita kena penuhkan, iaitulah yang pertama hifzuddin, menjaga agama dengan cara tak boleh kita menukar agama sesuka hati. Sebab tu ada hukuman bunuh bagi orang yang menukar agama. Iaitulah murtad lah. Kan, sebab nak jaga maqasid tadi, yang pertama hifzuddin. Kemudian lagi kita nak menjaga apa lagi? Menjaga hifzul aqli, akal. Sebab tu ada pengharaman arak. Allah Ta'ala mengharamkan arak sebab nak menjaga kewarasan akal. Kemudian kita nak jaga lagi hifzul mal, menjaga harta. Sebab tu ada ayat Allah Ta'ala mengharamkan mencuri, merompak dan sebagainya. Dan ada hukuman had dia, iaitulah potong tangan, hudud. Kemudian Allah Ta'ala kata nak nak jaga lagi, antaranya lagi yang keempat adalah hifzun nafs, diri, jiwa kita ni. Sebab tu larangan Allah Ta'ala daripada membunuh diri, membunuh orang lain dan sebagainya. Kan, tak boleh. Hukumnya kena qisas, itulah membunuh balas. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah
hifzun nasab, menjaga keturunan. Jadi nak jaga keturunan ini, sebab itulah ada ayat Allah Ta'ala, ayat Quran kata Allah mengharamkan berlakunya perzinaan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Itu bagi orang yang dah kahwin. Jadi tujuan dia adalah nak menjaga maqasid asy-syar'iyyah tadi. Jadi bila mana balik pada persoalan, kalau kita berlandaskan Al-Quran dan juga hadis, insya-Allah kehidupan kita maksudnya kita mengikut jalan landasan yang sebenar seperti mana Rasulullah SAW anjurkan. Itu jawapan Ustaz lah. Alhamdulillah, penerangan yang sangat jelas. Jadi berdasarkan penerangan tadi, jelaslah bahawa Al-Quran dan As-Sunnah ni merupakan panduan yang prima, kata Ustaz, dalam kehidupan manusia. Oleh demikian, setiap golongan masyarakat mestilah mengikut panduan yang telah disusun oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, seterusnya saya memberikan laluan kepada Wan Muhammad Adi Fakir untuk mengajukan soalan seterusnya. Di mana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kau wahai melainkan bagi sekalian. Ini merupakan umat paling untung lah. Sedangkan Nabi Musa pun sebab kita jadi umat Nabi Muhammad. Dan tugas utama Nabi Muhammad diutuskan ni adalah untuk membina akhlak ini dalam kalangan umat dia. Seperti Rasulullah SAW, ini pertama itu utamimah karimah akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk kemuliaan akhlak. Dari dulu ke bagaimana yang bunuh dan wanita seperti tidak ada harga diri. Dan sekarang alhamdulillah kita lihat semua perkara itu dah tiada. Namun lama sangat kita dapat perkara itu perintah kembali. Bagaimana kita katanya tapi berpegangkan seolah-olah kita berkalian. Jadi saya mengangkat bahawa perkara itu terjadi kerana kurangnya penghayatan masyarakat zaman kini dalam pemahaman. Jadi salah satu ada bagaimana akhlak mulia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjaga kestabilan masyarakat majmuk. Soalan. Masyarakat majmuk. Okey, baik. Terima kasih pada Adib. Baik, seperti mana hadis yang Adib baca tadi, dua hadis innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Allah Ta'ala kata, kami utuskan Nabi Muhammad SAW ni adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak tu ada dah, cuma bila Nabi datang ni untuk menyempurnakan lagi akhlak. Jadi kita lah sebagai umat baginda Nabi SAW, maknanya kita memang tidak dapat tidak maknanya apa? Wajib lah. Wajib kena ikut sunnah Rasulullah SAW. Dan sepatutnya kita menjadikan Rasulullah sebagai idola kita lah. Kan? Idola. Sebab ni pun bersempena dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran dan juga bulan kewafatan Nabi SAW. Jadi sepatutnya kita kena ambil ibrah apa yang Nabi buat dulu dan juga apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, wasiat Nabi SAW, yang mana kita lebih kurang dalam 1440 lebih lah Rasulullah tinggalkan kepada kita, dan kita kena jadikan sebagai pedoman, ikutan supaya akhlak yang Nabi tunjuk tadi dapat kita relevan sampailah hari ini dan seterusnya sampailah bila-bila masa.
kan? Masih relevan dan sepatutnya kena relevan. Sebab kalau kita pegang betul-betul kepada Al-Quran dan hadis tadi, balik pada soalan pertama tadi, lan tadillu, lan ni maknanya tidak akan selama-lamanya. Itu jaminan, jaminan yang Allah Ta'ala bagi. Lan tidak akan, lan kalau bahasa Arab ni dia ada dua lah. Yang pertama lam, yang satu lan. Lan ni nafi abad, tidak akan selama-lamanya. Tapi kalau orang yang tak ikut Al-Quran, tak ikut hadis, maknanya dia akan terpesong. Kenapa boleh terpesong? Sebab ada lagi satu makhluk Allah Ta'ala juga yang namanya syaitan. Kan? Yang inilah syaitan ini yang dah buat perjanjian dengan Allah Ta'ala yang nak kacau, nak mengganggu-gugat anak cucu Nabi Adam AS. Ini adalah dalam perjanjian dia. Jadi walau bagaimanapun apa yang Nabi tinggal kepada kita, Quran dan hadis ini, kalau kita ikut, kita pegang betul-betul, insya-Allah kita tak akan sesat. Tak kira lah kita berada dalam masyarakat yang pelbagai kaum, pelbagai agama, itu namanya majmuk, kan? Majmuk. Pada masyarakat yang agamanya lain lah selain daripada Islam dan sebagainya, ada juga yang berbangsa selain daripada Melayu. Jadi tak ada masalah sebenarnya, sebab benda ini juga berlaku pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi sendiri pun berlaku di Makkah, di Madinah. Hatta setelah Nabi berhijrah ke Madinah pun masih lagi penduduk Madinah berbagai-bagai puak, kan, berbagai-bagai kabilah, berbagai-bagai agama. Bukan kata semua agama Islam, tidak. Sama sahaja sampai macam kita hari ini lah di Malaysia, begitu juga keadaan dia. Tapi bagaimana Nabi SAW berjaya membina negara Islam Madinah pada waktu ketika itu dan menjadikan negara Madinah, negara Islam Madinah ni sebagai satu negara yang orang kata apa, berjaya lah, pengaruhnya kuat dan berjaya melebar luaskan empire tadi. Tak. Jadi Nabi boleh buat. Sebab apa? Sebab Nabi pegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu ayat Allah Ta'ala kata dalam Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tak boleh nak paksa orang yang agama selain pada Islam ni untuk memeluk Islam, tak boleh. Itu hak dia. Cumanya tanggungjawab kita adalah, amanah yang kita ada adalah kita berdakwah. Itu amanah, itu tanggungjawab kita. Kita kena berdakwah kepada semua orang, termasuklah bukan Islam, supaya hidayah tu dapat dimiliki oleh dia. Tak, hidayah ni milik Allah. Kan? Wa man yahdi macam mana ayat dia? Ruhul Wa may yahdillahu fawal muhtadi, Ustaz. Yahdillah, kan ayat tu, wa may yahdillah tu. Maknanya hidayah ni milik Allah Ta'ala. Kan? Jadi usaha kita adalah untuk kita berdakwah kepada semua kaum masyarakat, terutamanya di negara kita ni lah. Tak? Jadi tak perlu kita kata benda sekarang ni dah tak relevan, bukan. Bukan. Kan, insya-Allah kalau kita pegang pada Quran dan Sunnah, insya-Allah kita takkan sesat selama-lamanya. Itulah yang menjadi guideline utama kepada kita, insya-Allah. Okey. Baiklah, Ustaz. Silakan. Okay. Terima kasih atas pencerahan tadi. Sebelum saya membuat penutupan, saya ada sedikit persoalan atau isu yang ingin saya bangkitkan. Jadinya daripada kita lihat pada ketika ini, pada zaman ini, pelbagai banyak isu-isu berkaitan dengan sosial yang amat parah dalam generasi zaman kini. Sebagai contohnya, isu pergaulan bebas. Jadinya saya nak bertanya, bagaimana pergaulan bebas ini dapat kita bendung berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah bagi melahirkan masyarakat dan individu yang berkualiti untuk mengelakkan daripada berlakunya perbuatan zina dan juga pembuangan bayi. Oleh itu saya meminta Ustaz berikan sedikit pencerahan dan langkah bagaimana untuk
untuk kita selesaikan isu ini supaya tidak lagi berlaku di negara kita dan tidak dinormalisasikan pada generasi akan datang. Terima kasih, Ustaz. Okey, baik, bagus soalan tu. Soalan yang selalu dimainkan, selalu dipertanyakan dan selalu juga kita rasa macam jawapan tu bukan kata semakin baik, bahkan semakin parah. Boleh kita tengok pada dunia hari ni lah, tak payah pergi lain, kita pergi pada negara kita saja. Baik, ni antara jawapan lah yang Ustaz rasa. Okay, yang pertamanya tadilah kita balik sebenarnya atas diri kita, tu yang pertama. Kita kena menjadi pendakwah. Baik, yang mula-mula sekali kita nak bentuk diri kita sebagai fardil muslim. Individu muslim. Individu yang faham akan Islam. Tak? Maknanya satu, kita macam mana nak faham Islam, kita kena carilah. Kita kena belajar, menuntut ilmu dengan guru yang betul, menuntut ilmu yang betul supaya diri kita tadi penuh dengan ilmu. Bila kita faham, insya-Allah diri kita akan ada satu, orang kata apa? Satu benteng lah, benteng keimanan, iman yang ada dalam kita ni menjadi satu benteng untuk kita nak buat benda-benda hak yang tak molek tadi. Jadi baik untuk diri kita, itu yang pertama. Setiap orang wajib sebab dia benda tu fardu ain. Jadi macam mana kita nak buat? Bila kita dah okey, kita dah faham, yang ni usaha dakwah kita kena berdakwah. Kita kena beri kefahaman tu kepada semua kawan-kawan kita, kepada ahli keluarga kita, kepada masyarakat kita, bahkan kepada semua suruh rakyat kita. Jadi step tu luah, banyak kerja, banyak kerja. Tapi boleh tak kita nak relax? Tak boleh. Tak boleh. Ini adalah wajib. Sebab tu Allah Ta'ala kata wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takun minkum ummat. Hendaklah ada. Kalau tak ada, maka berdosa. Jadi hendaklah ada. Hendaklah ada ni maknanya kita tu tergolong dalam golongan itu. Tak? Sebab ni tanggungjawab. Baik. Bagaimana nak buat? Jadi kita kena berdakwah. Berdakwah ke orang lain supaya orang lain pun jadi faham macam kita. Kan? Faham macam kita. Bila dia faham macam kita, tak akan berlakulah masalah sosial tadi. Macam adik kata tadi, pakaian, tak tutup aurat, tak solat dan sebagainya, pergaulan bebas, lelaki dan perempuan, tak tahu batasan. Bila dia belajar tentang hukum, dia tahu. Rupanya ada batasan-batasan yang perlu dijaga. Sebab tu semua tu ada disebut dalam Al-Quran. Kan? Jadi nak buat tu susah. Jadi kena ada usaha tu. Baik. Kemudian, tak cukup dengan diri kita. Tak cukup dengan diri kita seorang ni. Kita nak kena, macam tadi Ustaz kata tadi, ada munakahat tadi, kita nak membina keluarga. Baitul Muslim. Nak wujudkan rumah tangga Islam. Jadi kita nak kahwin, nak cari pasangan, carilah pasangan yang faham. Faham Islam. Barulah, maknanya insya-Allah kita akan lahir ke dalam keluarga kita tadi hak faham. Kan? Kemudian bila dah keluarga Islam, barulah dia dapat lahirkan, dia panggil satu lagi peringkat mujtama'. Mujtama' Muslim. Maksudnya semua yang faham Islam. Tak cukup dengan keluarga kita, anak kita, jiran kita pun sama juga. Kan? Satu kuliah kita semua faham. Tak cukup dengan kuliah kita, kuliah fakulti lain pun semua faham. Last sekali satu universiti kita faham. Dia jadi mujtama', masyarakat yang faham. Bila masyarakat yang faham ni, barulah kita nak boleh membentuk, dia panggil baldatun, negara. Pergi kepada rakyat keseluruhan negara tadi yang faham Islam. Barulah boleh wujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala katakan, negara yang baik Allah Ta'ala akan ampunkan keseluruhannya. Tapi nak capai itu payah. Nak capai itu payah. Kena ada usaha daripada kita sendiri. Start daripada usaha kita sendiri, kita berdakwah. Kan? Tak boleh kita nak biarkan benda tu berlalu begitu saja, tak boleh. Sebab mungkin di luar sana ada yang tak faham. Ada yang tak faham Islam. Kan? Jadi kita lah yang nak kena beri kefahaman tu kepada mereka. Itu pandangan Ustaz lah.
Jadi tanggungjawab kita ni besar. Baiklah, penerangan yang cukup jelas daripada Ustaz. Jadi kami semua sudah faham tentang isu yang sangat parah pada dalam negara kita ketika ini. Jadi bolehlah saya buat sedikit rumusan berdasarkan apa yang telah Ustaz terangkan dari segi peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dan juga penghayatan sunnah Rasulullah SAW. Dapat saya rumuskan secara ringkas. Kerana melalui Al-Quran dan Sunnah kita perlu menjaga maqasid syariah, iaitu dari segi menjaga agama Islam, menjaga akal, menjaga harta, menjaga diri dan juga menjaga keturunan kita daripada berlakunya sebarang perbuatan haram seperti zina. Bagi penghayatan pula, saya dapat simpulkan bahawa dakwah ataupun kerja dakwah ini merupakan aspek yang penting bagi menimbulkan penghayatan serta pemahaman yang tinggi dalam kalangan masyarakat berkaitan akidah, ibadah dan juga akhlak untuk mengikuti Allah SAW supaya menjadi khalifah dalam kehidupan seharian kita. Itu negara yang faham Islam ataupun masyarakat yang memahami Islam akan melahirkan individu serta masyarakat yang berkualiti serta beragama Islam tinggi dalam kehidupan seharian dan dapat memenuhi keperluan negara yang baik. Allah akan mengikutinya seperti mana Ustaz yang cakap tadi. Jadi di sini saya ingin memberi peluang sekiranya ada rakan-rakan saya yang ingin apa pendapat atau Baik, terima kasih kepada saudara Nuaim. Jadi sebelum mengakhiri kita berbicara kita ini masyarakat berkata Ustaz perlu memahami konsep dahulu, memahami konsep Al-Quran dalam yang terpandu dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Barulah kita boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi tengok kepada kita ramai golongan-golongan yang kata tidak memahami konsep Al-Quran dan Al-Sunnah itu, tetapi seolah-olah memahami dengan tanpa ilmu yang kata yang betul lah. Jadi perlulah mendalami agama tentang konsep Al-Quran dan Al-Sunnah terlebih dahulu. Barulah faham jelas dan boleh aplikasikan dengan cara yang betul. Ustaz bagi apa yang gue bagi hadis, dalil, semua tu dah bertepatan dengan apa yang aku rasa. Dan kita tinggal untuk faham je. Ni kita macam jarang lah untuk pergi ke masjid, sebab tu macam makin rosak akibat masyarakat sekarang. jadi baiklah, sebagai penutupnya saya faham bahawa kita sendiri yang perlu bermain peranan, pihak lain memainkan peranan penting dalam memahami konsep-konsep yang telah dinyatakan dan telah diterangkan oleh Ustaz tadi. Jadi masa tidak mengizinkan, jadi oleh itu izinkan kami menutup bicara atau temu bual bicara pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah As. Dan terima kasih kepada Ustaz Mansur Osman kerana memberi ruang dan peluang kepada kami dalam menyampaikan sedikit ilmu dan juga pengisian pada petang ini. Terima kasih Ustaz atas kesannya. Okay. Baiklah, sekian saja daripada kami.